Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang dikasihi, yang berbahagia Puan Nancy Haji Jolhi, pemangku setiausaha tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, dan seterusnya para belia yang dikasihi sekalian. Saya Syamsul Debat, datangnya daripada negeri yang paling banyak di Malaysia. Nama negeri itu Negeri Sembilan Darul Khusus. Dikatakan Negeri Sembilan ini adalah negeri beradat. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi apa juga yang kita kongsikan di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan kita akan gunakan sebagai sandaran untuk kita bawa ke hadapan dalam kehidupan kita. Kita berada di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, sehingga kan penyair, pemuisi, penyajak kita yang naik ke atas pentas tadi berkongsi dengan kita tentang purnama yang dirindui. Kan? Purnama yang dirindui, bulan yang dirindui, bulan yang dinanti-nantikan. Bulan Ramadan ni bulan yang penuh kehebatan. Kan? Ramai orang tu nanti-nanti. Saya baru kembali daripada Tanah Suci. Kembali daripada Tanah Suci, seramai-ramainya orang pergi ke Mekah dan Madinah. Kenapa? Sebab mereka merebut peluang pada ketika itu, pada bulan Rejab dan Syakban. Sebab pada orang Arab, bila dah masuk aja Rejab, mereka dah terbayang Ramadan. Dia dah siap dah baju-baju dia untuk dipakai pada bulan Ramadan. Ni baju nak pakai untuk tarawih. Ini kurma yang terbaik nak dimakan waktu berbuka dan bersahur nanti ketika bulan Ramadan. Ini kasut yang nak dipakai pergi ke masjid. Ini dia kain ridak dah standby dah untuk bulan Ramadan. Ini dah siap dah apa benda yang nak dibuat, sejadah yang terbaik, Quran yang baru, mungkin macam tu. Maknanya orang Arab ni masuk aja Rejab dah terbayang Ramadan. Tapi kita di Malaysia ni lain. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh daripada orang Arab. Maknanya termasuklah juga belia-belia hari ni. Kan? Sebenarnya saya nak bagi tahu bila tengok pada belia, kan, pada belia-belia yang ada pada hari ni, saya rasa macam seronok sangat. Dan saya tak sangka bila Puan Nancy beritahu saya tentang umur belia di Sarawak sampai 40 tahun, maka saya sangat kecewa kerana saya pun dah tak termasuk dalam golongan tu. Maknanya maknanya Syamsul Debat pun dah tua. Syamsul Debat dah tua rupanya. Tapi apa pun, satu perkara aja, bila belia-belia masuk ke dalam dewan ini, satu perkara aja, kita buat perkongsian ilmiah pada petang ini sebelum berbuka ni, sebelum majlis-majlis kita yang lain, nak beritahu betapa pentingnya belia dengan ilmu. Kita semua kena ada ilmu. Kemana kita dicampak pun kita kena ada ilmu. Walau macam mana pun kena ada ilmu. Tetapi bila sebut tentang ilmu ini, apakah ilmu yang perlu kita pelajari? Segala-galanya. Ilmu dunia, ilmu akhirat kita belajar. Jangan kita biarkan diri kita menjadi seolah-olah bab kata pepatah itu ibarat katak di bawah tempuruk. Semua tak tahu. Mana pula kita berada pada zaman teknologi. Ada orang dulu menyatakan cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tetapi ilmu saja tak mencukupi. Kita tengok hari ni, bila saya masuk, semua orang tenang. Tak ada yang berdiri atas kursi. Tak ada yang baling-baling pinggan. Tak ada yang menjerit-jerit ke sana kemari. Malahan yang nampak saya dekat luar tadi semua, Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz. Ada seorang tadi tanya, dah makan belum?
Saya kata dah pagi tadi. Saya kata. Itu apa? Itu yang perlu ada sekali sebagai aksesori utama dengan ilmu, iaitu perlu apa yang disebut sebagai adab. Kan? Perlu adanya adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Maknanya ada budi bahasa elok aja. Itu tadi bila saya sampai tadi, belum apa-apa lagi saya dah dibawa masuk dalam bilik holding room, walaupun tak boleh minum dalam bilik tu. Tapi sebab apa? Sebab ada pagi saya berehat, terangkan dekat saya program hari ni program apa. Dan hari ini nilai-nilai adab adalah nilai yang perlu kita tekankan. Ilmu dan adab, insya-Allah para belia yang ada kat depan saya, campaklah ke mana pun, anda semua boleh berjaya. Jadi ilmu jangan kita risau. Kita ni daripada mana kita datang, tak usah kita pening kepala. Kita daripada mana? Sebab saya sendiri pun nampak aja Syamsul Debat datang dari Semenanjung, tapi asalnya orang kampung. Tahu tak kampung kelahiran saya? Tahu tak mana? Selalu dulu penyanyi dulu dia nyanyikan lagu kampung saya tu. Batu kikir jambatan basi, sungai udang sebelah ngau. Pernah dengar tak lagu tu? Saya lahir dekat situ. Kampung air dedali batu kikir. Tapi jambatan besi dah tak ada. Jambatan besi tu ada kat dalam tanah tu, dah tertanam lah agak macam tu lah. Tapi walau dari mana kita datang tak penting, tapi ke mana kita nak pergi itu penting. Itu sebab disebut oleh kata-kata apa ahli falsafah dulu. Dia kata, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah dia sebut macam tu, saya ulang ajalah. Makna kata kita kena letak target kita, cita-cita kita tinggi. Bila sebut bulan Ramadan, yang bulan Ramadan, ramai orang cakap malam yang pertama, malam kedua bulan Ramadan, insya-Allah ramai beliau yang akan membajiri surau dan masjid, membanjiri rumah Allah untuk beribadah. Setuju ke tak? Penuh, ramai orang. Tetapi bila masuk malam yang ke-15, tatkala lagu raya sudah mula dikumandangkan, teng 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 teng, hai selamat hari raya, dah keluar lagu tu. Tiba-tiba belia tak ada lagi, yang tinggal beliau. Beliau yang dah uzur-uzur, beliau yang dah tak larat, yang dah tak terdaya tinggal. Kan? Jadi kita kena ubah ni. Kita kena ubah semangat. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni kalau kita tengok seperti mana yang dah disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Ta'ala beritahu apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, dia tak sebut wahai belia. Dia tak sebut wahai orang Melayu ke, dia tak sebut wahai orang Malaysia ke, orang Islam pun tak sebut. Tapi dia sebut wahai orang-orang yang beriman. Dekat situ aja bila sebut orang beriman, ada seorang Arab Badui ketika zaman Nabi, dia kata, aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang mukmin, dia kata. Kemudian Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kenapa pula? Kerana Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi beriman tidak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Contohlah, kalau saya panggil seorang-seorang naik atas pentas ni, pegang mic pun dia cakap, Assalamualaikum, saya seorang Islam. Berani? Memang berani. Tapi berani tak cakap, Assalamualaikum, alhamdulillah dalam dewan ni saya paling beriman sekali. Berani tak? Tak berani gitu. Sebab beriman mesti dibuktikan dengan perbuatan kita. Macam tu juga disebutkan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, orang yang yakin, orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, maka orang-orang ini diwajibkan berpuasa. Maka GPH confirm tak beriman. Siapa GPH? Geng plastik hitam.
Geng plastik hitam dianggap tak beriman sebab dia dengan sengaja tidak berpuasa. Terkecualilah pada orang-orang perempuan yang ABC, Allah bagi cuti. Kalau Allah bagi cuti itu lainlah ceritanya. Ini tiba-tiba pula lelaki yang diberi cuti. Sepanjang tahun pula dia cuti itu. Semayang tidak, puasa tidak, apa pun tidak. Jadi macam mana tu? Jadi masuk dalam kategori yang kita sebut tadi. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi bila sebut tentang bertakwa, inilah pentingnya kita melihat, pentingnya bahawasanya kita kena menyahut apa yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, iaitu kita ingin mencapai tahap ketakwaan itu. Makna Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bila kata mudah-mudahan kamu bertakwa, maknanya tak semua orang akan dapat takwa ni. Tapi boleh dapat tak? Boleh. Boleh jadi tak dapat? Boleh jadi tak dapat. Contoh dalam dewan ni. Jadi kita jemput para belia untuk datang ke hotel di Waterfront Hotel ni untuk majlis berbuka puasa. Mudah-mudahan dapat kita berbuka puasa sama. Maknanya belum tentu lagi semua orang dapat berbuka puasa sama. Sudah, apa pula maksudnya tu? Contohnya tengah makan, tiba sikit perut. Baru nak makan sikit perut, masuk bilik air. Tak dapat buka puasa sama. Sakit perut 2 jam pula tu. Contoh. Ataupun baru nak makan, pengsan. Contoh. Ataupun baru je datang dah sampai, dapat panggilan kecemasan. Ada pula, ataupun dapat panggilan kawan nak jumpa dekat bawah. Pergi jumpa sekejap, penting katanya. Pergi jumpa, lepas tu sudahnya berbuka puasa dengan kawan kita. Tak dapat buka. Itu sebab dia kata mudah-mudahan. Tetapi bila Allah Ta'ala siapkan untuk kita untuk capai takwa, rugilah kita kalau kita tak capai. Dan bila sebut tadi purnama yang dirindui, dia seolah-olah kita ni merindui tetamu yang bertahun-tahun tak kunjung tiba. Dah lama tak jumpa, tu sebabnya cara sajak itu disampaikan tadi dengan iringan irama dilema ombak rindu. Betul tak lagu tu kan? Betul kan? Background lagu ombak rindu. Jadi nak memberikan penghayatan betapa ini adalah momen yang kita nantikan. Sejujurnya saya nak beritahu semua, saya pun macam dah tak percaya yang kita boleh duduk ramai-ramai macam ni lagi sebenarnya. Itu yang tadi dia kata, kita berpuasa dengan pelitup muka. Macam tu lah lebih kurang tadi, saya tak ingat sangat tadi. Kan? Berpuasa dengan pelitup muka. Jangan pula orang ambil kesempatan, dia tempah face mask yang ada perasa dan perisa. Jadi kalau lapar-lapar dia jilatnya masuk, kenyang dia. Tak ada. Tapi nak bagi tahu betapa di dalam bulan Ramadan ini kita menanti tetamu yang hebat, namanya Ramadan. Macam mana kita konsep menyambut tetamu? Konsep menyambut tetamu, pertama, mesti layanan yang baik. Betul tak? Betul ke tidak? Tak, cara daripada tadi bagi salam nampak sangat puasanya. Assalamualaikum, salam, macam nak buka sangat. Yang kedua, ikhlas dan berlapang dada menyambut tetamu. Ni adab menyambut tetamu ni. Yang ketiga, muka yang manis. Yang keempat, menyediakan keperluan ikut kemampuan. Dan yang kelima, menyediakan yang terbaik. Jadi, bila datangnya bulan Ramadan, pertama layanan yang baik, kita kena terima Ramadan dengan sebaik, dengan hati yang tenang. Tak adalah cakap, aduh puasalah pula. Aduh, 30 hari, aduh, tak boleh makan siang. Jangan macam tu. Kena positif. Kan? Kita ni di Malaysia ni insya-Allah. Di Malaysia ni insya-Allah. Kita masih ada ruang dan peluang lagi untuk meraihkan Ramadan ini dengan baik. Tapi ada di negara-negara tertentu. Pernah satu ketika Mufti Arab Saudi sedang menyampaikan kuliahnya, tausiahnya. Kemudian dalam sesi soal jawab, seorang lelaki daripada Rohingya bertanya. Dia tanya, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Maknanya dia puasa tak puasa sama aja.
mereka tak ada makanan. Dan begitu juga bila kata ikhlas dan berlapang dada, maknanya kita dengan penuh rasa lapang dada, hati tenang, hati gembira kita menerima kehadiran Ramadan. Muka yang manis, confirm kena gembira. Menyediakan keperluan, itu saya katakan tadi, mana buatlah persiapan ikut kemampuan kita. Dan buat yang terbaik. Bila kata buat yang terbaik, maka kita rebut peluang yang ada, sebab takwa yang kita nak capai tadi. Kata Sayyidina Ali, untuk capai takwa ni ada 4 latihan. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil. Takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila takut kepada Allah Taala, kita tak muat benda yang Allah tak suka. Contoh duduk dalam dewan ni kan, walaupun kejap lagi diarahkan pihak hotel untuk menghidangkan makanan di depan kita. Walaupun baru jam 5. Contoh, pukul 5 sekejap lagi dia dah hidang dah. Kita boleh makan, makanan tu halal, tak curi pun. Tapi kita tak makan kerana takut dengan larangan Allah, belum boleh berbuka selagi belum waktunya. Betul atau tidak? Walaupun saja jangan, hari ni tak apalah, kesian Samsul Debat tu datang dari jauh. Jadi Puan Nancy kata, letak aja air fresh orange dekat tepi dia tu. Letak siap dengan payung, dengan straw berlipat pun macam tu. Manalah tahu dia penat sangat, dia musafir tak apa, dia boleh buka. Letak aja kat situ, dia nak minum tak nak minum tu pulang pada dia. Jangan buat, dia tak buat. Sebab apa? Menghormati dia puasa. Nampak tak? Dia puasa. Dan Syak tanya, Ustaz puasa tak? InsyaAllah puasa. Jadi bila kita puasa, maka kita tak buat benda yang Allah tak suka. Banyak lagi. Antaranya kita tidak meninggalkan kewajipan kita. Solat 5 waktu kita jaga. Apa lagi? Kita tak buat benda yang terlarang. Antaranya apa? Kita tak buat benda-benda seperti fitnah. Kita tak cakap benda yang bukan-bukan. Kita tak buat ribah. Tahu tak beza fitnah dan ribah? Fitnah ni cakap benda yang tak betul. Tapi ribah pula cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar, dia kecil hati. Ataupun dalam kata biasa, bergosip. Ataupun kata biasanya kita mengata. Contoh tadi saya lalu tadi kan, ada yang berbisik-bisik, ya Allah, tingginya dia. Contoh, mengumpat tak tu? Mengata, mengumpat. Tapi saya maafkan dah. Bila saya buka aja mas, dalam TV nampak tua kan? Tu semua satu lagi. Tapi pun saya maafkan juga. Jadi mana kata antara benda-benda yang kita cakap. Contoh nanti kita kata, kita nampak orang tu pakai kopiah kan je. Apalah pakai kopiah macam tu. Orang tak pakai dah kopiah macam tu. Itu pun salah sebenarnya. Kenapa dia pakai tudung macam tu? Ini bukan fashion terkini tu. Tu tahun bila punya fashion tu. Kalau dengar orang tu dia kecil hati. Jadi lebih baik jangan. Gemuknya dia contoh. Kurusnya dia. Tingginya dia. Muka dia 3 segi lah. Contoh lah. Kan? Muka kau sebiji macam burung dekat waterfront tu. Contoh lah kan. Jadi kita cakap tu, benda kita kata tu mengata. Bayangkan ada seorang perempuan badui, dia datang bertemu dengan Nabi. Saiz dia tu genit lah orang kata. Macam ala-ala Sheila Majid macam tu, kecil-kecil macam tu. Kan? Ataupun Najwa Latif macam tu kan. Beliau dia kenal Najwa Latif dan Sheila Majid zaman saya dengan Puan Nancy kenal. Kan? Jadi bila dia genit-genit kecil macam tu, dia jumpa Nabi, dia cerita masalah, bila dia balik aja, maka Aisyah kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Bila sebut macam tu, ketahuilah wahai isteriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ribah. Nampak? Ini antara benda-benda yang kadang-kadang kita buat. Kita tengok dalam Facebook, ya Allah buruknya muka dia. Nampak? Kita cakap. Tengok, ya Allah kenapalah muka engkau macam ni? Kenapa muka engkau tak boleh belah? Cakap orang KL. Macam-macam. Kita kutuk tanpa sedar. Kalau macam tu, lebih baiklah jangan puasa. Kenapa? Sebab banyak sekali dosa yang kita buat melanggar perintah Allah. Contoh. Bukan kata saya suruh berbuka. Tak. Tapi maknanya, apalah nilai puasa kita. Ketika zaman Nabi ada 2 orang perempuan duduk berbual, seronok cerita pasal orang. Cerita punya cerita, tak sangka lah tuntang-tuntang. Dia cerita macam-macam, dia cerita pasal orang. Mengumpat. Last dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami nak minta izin boleh tak kami nak berbuka? Teruk sangat haus. Ya Allah, punya teruk mengata pasal orang sampai nak berbuka. Kita tak adalah macam tu, betul tak? Betul tak? Maknanya mengaku mengumpat, cuma tak berbuka je.
Taklah, kan? Taklah macam tu. Jadi bila dia minta dengan Nabi, Nabi kata apa? Kau tak payah minta izin aku pun, kerana sesungguhnya engkau memang dah berbuka dah pun. Tak percaya, cuba kau luahkan apa yang ada dalam mulut kau tu. Jadi bila dia luahkan, keluarkan apa yang ada di dalam mulutnya, terkeluarlah seketul daging busuk saudaranya yang diumpatnya itu. Ini keadaan dia. Kan? Yang keduanya dalam bercerita tentang takwa ini, yang keduanya adalah a'mal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi bila sebut apa yang diamal, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, sudah tentulah kita berlumba-lumba nak buat kebaikan, amal ibadah kita nak buat. Hidup dalam dunia ni nak kejar 3 je. Pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah maknanya supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Kalau tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid semayang rasa macam, alamak nanti kawan aku gelak-gelakkan aku pula aku pergi masjid. Dia rasa buruk dia pergi masjid. Kan? Buat jahat pula rasa okey. Tak puasa, ada geng-geng tak puasa sama-sama, maka dia diiktiraf pula oleh kawan dia. Ada pula yang macam itu. Jadi itu sebab pentingnya hidayah, supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Yang kedua, kena cari apa? Maghfirah, keampunan daripada Allah. Maghfirah ni minta ampun dengan Allah atas dosa-dosa kita. Ke siapa berani belia dalam ni, berani angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 itu sampai sekarang belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Alhamdulillah, saya dah kira-kira balik, saya ingat memang tak ada dosa. Alhamdulillah. Tak payah tu lah, pagi tadi, daripada pagi tadi sampai sekarang belum ada dosa. Tolong angkat tangan. Tak berani kan? Daripada 10 minit tadi belum ada dosa lagi. Tak berani. Kan? Manalah tahu. Kita kena sedar bahawa Nabi kata sungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Minta ampun. Itu sebab kita minta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, kita nakkan rahmat daripada Allah. Kan? Hidayah, maghfirah, rahmat. Tapi nak dapat rahmat macam mana? Tak ada cara lain. Kena beribadah banyak-banyak. Beribadah. Dan ini dah adalah bulan pesta ibadah, bukan pesta juadah. Pesta ibadah, bukan pesta juadah. Semalam saya dibawa oleh sahabat saya. Dalam perjalanan pergi ke Sebuyau semalam, berhenti ke satu restoran makanan. Nak berbuka puasa. Tidak pernah berlaku dalam sejarah saya berebut ambil makanan sampai macam tu sekali. Sebab dia makan buffet dekat restoran. Restoran apa namanya tu semalam? Apa nama restoran tu semalam? Ya? Pohon Mas. Pohon Mas, ramai betul. Baru saya tahu dekat situ ramai orang. Nak tengok orang kat situ lah. Tempat lain tak ada orang, dekat situ ada orang. Orang saja. Saya bila dah beratur macam tu, tak tahu nak ambil apa dah. Sotong. Sedara sotong semua di situ, sepupu, sepapat, pak sedara di semua dia. Sotong-sotong semua. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ikan, segala jenis ikan ada. Kemudian ambil, jadi saya ambil nasi sikit je. Tapi disebabkan lauk ni kan, yang ni, ambil. Tiba-tiba dah penuh je. Bila naik tangga pula tu nak makan. Sebab tempat dah penuh. Jadi baru saya tahu, ya Allah banyaknya makanan. Air pun banyak. 10 jenis air semalam. Kalau minum 10-10 tu memang lupa nama bin siapa pun lupa. Punya banyaknya air. Kan? Tapi itulah, tu yang saya kata tadi. Jangan terkeliru. Ini bulan ibadah. Bukan bulan juadah. Boleh berbuka puasa, tak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dan jangan membazir. Belia kerang di hidangan habiskan. Jangan kesian. Makan aja. Jangan membazir. Sebab itu memang dah diperuntukkan untuk kita. Makan. Jangan kesian. Sebab apa? Sebab bersedekah makanan itu. Sebab ni kita dijamu makan ni satu bentuk sedekah sebenarnya. Saya pun seronok hari ni. Tak sabar nak makan dekat meja yang paling besar sekali. Tak tahulah makanannya banyak juga rasanya. Kalau saya tengok lah, oh tak kurang sikit lah. Sebab bunga kat tengah tu pun besar nampaknya. Tapi makna kata kita makan jangan membazir.
Jangan membazir. Tapi maksud yang kata membazir tadi, makna jangan kita pergi dekat bazar Ramadan tu beli terlampau banyak sampai melebihi kemampuan kita. Ingat ini adalah bulan ibadah. Bila kata bulan ibadah, pada pagi lagi kita beribadah. Bangun pagi kita sahur. Sahur ini makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, kata Nabi. Dan Nabi pesan sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Jangan kita tak sahur. Ada belia kata apa? Saya dah biasa dah puasa, saya memang tak sahur, saya okey je. Ada tak yang cakap macam tu? Saya memang dah biasa tak sahur, tapi saya okey je puasa walaupun saya tak sahur. Ada tak yang cakap macam tu? Ada. Dia bukan masalah kau okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Maka dia adalah sunnah. Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Salah satunya bangun sahur. Makan sahur, makan yang barakah. Dalam hadis yang Nabi kata, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Dalam hadis yang lain, walaupun hanya sebiji buah kurma. Jadi jangan kita tak bangun. Bangun. Bila tidur malam, standby buah tamar bawah bantal. Air mineral tepi bantal. Jadi kalau apa, tengok, macam tak sempat je ni, dah nak azan sangat ni, cepat-cepat capai, bismillahirrahmanirrahim, makan dengan biji-biji telan. Kan? Kemudian kita minum, ambil syarat untuk sahur. Kalau tengah makan, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluarkan balik, muntahkan balik. Tak, habiskan apa yang ada dekat dalam mulut saja. Tapi janganlah habiskan dalam mulut tu. Sampai pukul 8 pagi tak habis lagi. Itu namanya bekalan tu. Ya, habiskan apa yang ada dalam mulut cepat-cepat sebab dah masuk subuh. Kalau nak ikut sunnah Nabi betul-betul, waktu imsak kita dah berhenti dah. Macam di Kuching subuhnya 5.14, apa subuh 5.14 kan? 5.14 tu 10 minit sebelum kita dah berhenti dah. Bagi masa rehat. Tapi kalau tengah berhenti tu tiba terasa lagi kuah kolok tu, kuah mi kolok tu terasa lagi kat tekak. Nak minum? Boleh, tak ada masalah, minumlah air selagi belum masuk subuh. Kedua, tadarus, mengaji Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kan? Seorang baca, yang lain semak, baca sama-sama. Kan? Jadi kejar pahala mengaji Quran. Yang ketiga, berbuka puasa. Janganlah pula disebabkan saya ni pengerusi belia di kampung saya, jadi saya buka puasa tak sama macam orang lain. InsyaAllah esok saya bukalah ni. Esok maknanya sehari dia puasa. Ada ke macam tu? Saya lagi hebat, saya ketua kampung, jadi saya seminggu puasa. Dahsyat betul. Yang seorang lagi, saya dah 2 bulan dah tak makan. Tak ada. Seperti mana, sama je kita, standard kita sama, iaitu pada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Cuma tengok terbenam matahari negara mana. Kalau kita tengok ada setengah negara tu siang dia 8 jam saja, kejap dah berbuka, malamnya panjang betul. Ada negara tu pula 21 jam siangnya, kemudian malamnya hanya 3 jam saja. Bayangkan 3 jam tu dia terkejar-kejar kan. Tapi tak, kita ni di Malaysia ni sedang elok lah, sedang elok je. Malam dengan siang lebih kurang saja sebenarnya, kan? Dan kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ini juga, kan, kita ada satu malam yang sangat istimewa. Malam apa dipanggil? Malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar ini malam yang sangat istimewa. Kerana disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jangan kita sia-siakan. 1000 bulan bersamaan dengan berapa tahun? 1000 bulan bahagi 12 sama dengan 83.3333. Maknanya 83 tahun lebih. Kita umur kita pun belum tentu lagi sampai 83 tahun. Boleh ke ukur umur kita? Oh, rasa cukup ni 100 tahun ni. Boleh. Cek nafas saja. Belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Kan? Kita tak tahu lagi kita hidup sampai bila.
Menurut kajian, umur rakyat Malaysia ni kebanyakannya 60 tahun. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegavaganza. Jadi makna kata, tengok, kalau 100 tahun, kalau umur dia sampai 100 tahun, dah buat, dah tunggu dah dekat jalan kampung dia. Manusia paling tua dalam kampung ni. Kebanyakan kita, umur kita belum tentu lagi sampai 80 tahun. Jadi kalau satu malam dengan ibadah kita boleh cover ibadah selama 80 tahun seumur hidup kita, maknanya apa? Maknanya rugilah kita kalau kita tak rebut peluang itu, terutamanya belia. Tapi belia jangan cakap, saya muda lagi. Saya masih muda. Kenapa saya nak beria, nak beribadah? Relax lah. Kan? Saya masih muda, belum nak mati lagi. Itu sebab ada satu kata-kata, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Malahan kita duduk dalam dewan ni juga satu bentuk ibadah. Mendengar ilmu satu bentuk ibadah. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi jangan kita lupa hashtag pergi syurga balik hari. Itu dia. Pergi syurga balik hari. Kejap lagi kan, dah lepas berbuka, dah tarawih semua, kita balik kan. Jadi makna kata, kita datang ni, kita tak stay dekat syurga yang ada ni, kita balik juga ke rumah kita. Jadi ibadah. Kemudian begitu juga latihan takwa ni, kita tengok yang ketiganya apa dia? Qanaah, berpada dengan yang sedikit. Bila berpada dengan yang sedikit, maknanya kita mensyukuri nikmat Allah berikan kepada kita. Walaupun kita berpuasa, kita yakin sekejap lagi. Tengok, walaupun saya berdiri atas ni, walaupun meja kita tak nampak apa-apa, kita yakin sebelum berbuka akan tiba makanan. Macam tu lah. Cuma belum pasti lagi menunya apa. Kan? Ke dah ada lah senarai menu kat situ, dah ada? Tak ada kan? Tapi kita yakin nak ada makanan? Yakin nak? Yakin ke tidak? Yakin. Itu sebab sanggup duduk dekat meja yang tak ada makanan. Sebab yakin makanan akan sampai sekejap lagi. Kan? Tak adalah. Sebenarnya semua nak dengar ceramah. Kan? Saya paling susah dalam sejarah saya berceramah adalah bila berceramah makanan dah terhidang, lagi susah ceramah. Kan? Tapi ini nasib baik puasa ni, semua tak boleh makan, jadi kenalah dengar ceramah. Dan pernah satu ketika saya berceramah program macam ni, untuk makluman Puan Nancy, saya pernah ceramah dulu, ada seorang menteri lah, dia buat program berbuka puasa. Dia minta saya ceramah sebelum berbuka. Ni kira okey ni, ceramah awal. Dulu ceramah sebelum berbuka ceramah. Tapi sebelum tu menteri tu berucap dulu. Sudahnya menteri tu berucap, tinggal 5 minit nak berbuka. Lepas tu dijemputlah saudara Samsul Bad untuk menyampaikan ceramah. Tu yang saya kata tadi, saya pernah ceramah 5 minit. Bila saya nak atas pentas nak ceramah apa 5 minit, alu-aluan ni dah habis 5 minit. Jadi saya pun cakap, tidaklah saya paling gembira, inilah ceramah yang paling menggembirakan saya. Kenapa pula? Kerana ceramah sekejap, bayarnya sama. Saya kata macam tu. Menteri itu gelak aja. Kan? Dia sebenarnya, itulah dia, untuk para belia, kuatkan hati kita. Bulan Ramadan ni kita rebut peluang, kita nak beribadah. Tolak ke tepi, orang dah gambarkan belia ni nak enjoy aja, belia ni nak main-main aja. Tapi itu saya kata tadi, qanaah, berpada dengan sedikit. Tak, belia juga berhasrat nak menyumbang. Belia juga berhasrat nak membantu membangunkan negeri dan negara. Belia berhasrat nak membangunkan tempat kita. Bukan cakap saya baik, tak. Saya sendiri pun dulu masa saya kecil main bola, main takraw, sukan, kemudian sambung belajar. Tapi bila kita dah dewasa, sampai masa kita nak berbakti, nak bangun, nak tengok kampung kita membangun, tolong apa yang kita boleh tolong dekat kampung kita. Itu juga adalah satu bentuk sedekah. Hari ini ada di kalangan belia hari ini akan terima sumbangan. Alhamdulillah. Jadi kita kena letak satu azam, target kita. Aku juga akan menyumbang pada orang lain juga. Macam tu.
Bukannya kita jadi orang yang aku nak itu, aku nak ini, aku nak ini. Tapi pernah tak fikir, aku juga nak memberi. Sebab Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik pertangan yang menerima. Saya nampak ni belia-belia ni terpancar cahaya. Cahaya apa? Cahaya sinar yang mana satu hari nanti ni semua belia ni akan menjadi orang yang berjaya, yang boleh menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Wah, macam tak yakin ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab orang boleh cakap apa juga. Dia cakap ini Samsul debat. Dulu orang panggil saya pun, ini Samsul budak kampung lah, tak boleh pakai lah. Di kampung. Saya kampung, memang duduk kampung. Kemudian saya slow-slow saya keluar daripada sekolah. Saya masuk belajar. Saya masuk belajar di UiTM di London, Alor Gajah, Melaka. Bukan London, Lendu. Di Sarawak ada satu tempat namanya Lundu, kan? Lebih kurang. Kita orang kampung, tapi tidak bermakna kita orang kampung kita akan terus takkan berjaya. Kita anak orang miskin. Mak ayah saya dulu bukan orang senang. Mak jual kuih, meniaga. Saya tolong mak saya meniaga. Adakah itu melambangkan kita sampai bila akan jual kuih? Tak. Kita juga boleh berjaya. Bulan Ramadan ni semangatnya, saya ingat lagi setiap kali Ramadan saya akan tolong mak saya berniaga. Bila tolong mak berniaga kuih, saya cakap, cepat ya Allah, cepatlah habis kuih ni ya Allah, aku nak berbuka kat rumah ya Allah, aku tak nak berbuka kat bazar Ramadan ni ya Allah. Dulu bukannya ada kemah yang besar-besar macam sekarang bazar Ramadan. Dulu kemah kecil tu, yang payung kecil tu, bila hujan habis botak gula donat tu. Gula donat tu botak, tak ada gula. Kan bila lah habis. Bila manjang saya minta tak dapat. Saya fikir kadang-kadang, saya kata kenapalah aku hidup macam ni. Mereka dah fikir. Orang lain tidur lagi ni. Kawan-kawan lain semua tidur lagi. Saya pukul 5 dah bangun. Nak kena gentil ke karipap. Nak kena golek-golekkan gula donat tu. Nak kena bungkus nasi lemak. Nak tolong mak ni. Tapi sampai satu tahap, bila kita decide kita nak berubah, kita nak menjadi manusia lebih baik, niat kita baik, Allah akan permudahkan. Jangan kita risau. Tapi yang penting macam saya sebut di awal tadi lah, kan, kena ada ilmu. Adik-adik nak menyumbang, si semua belia nak membantu, kena ada ilmu, kena cari ilmu. Tapi dah tua dah, nak belajar apa? Siapa cakap? Tidak ada istilah tua dalam belajar. Ada orang di universiti buat master, umur dah 60, 70 tahun pun ada. Sampaikan baca buku pakai teropong. Pakai teropong dah tak nampak. Ada? Kena cari ilmu. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sedikit menjadi terang. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Itu saya kata tadi, ilmu ni mustahak, ilmu ni penting. Jadi kalau tidak, kita takkan ke mana-mana. Kalau kita tengok Mark Zuckerberg, dia perkenalkan Facebook, ramai orang suka Facebook. Tapi Mark Zuckerberg, dia nak perkenalkan Facebook, dia nak create Facebook, dia kena ada ilmu. Kita tengok macam mana, kita tengok Harry Pages dulu, kan? Dia bukan perkenalkan Yellow Pages, dia perkenalkan apa? Dia perkenalkan Google. Bagaimana dia mempunyai gaji sebanyak $1 saja sebulan. Tapi walaupun $1 je sebulan, tetapi keuntungan dia setiap bulan adalah berbilion-bilion ringgit, kalau kita istilahkan. Jadi makna kata, orang yang biasa-biasa mempunyai pemikiran luar biasa, maka sudah tentu dia boleh berjaya. Tengok Nabi sendiri. Nabi kita, macam mana Nabi kita boleh berjaya menyebarkan dakwah ke seluruh dunia? Bermula dengan diri Nabi sendiri yang hanyalah duduk di kawasan kampung. Nabi hanyalah anak yatim. Nabi hanyalah orang yang biasa-biasa tapi berfikiran luar biasa. Berfikiran luar biasa. Dan Nabi akhirnya diangkat sebagai Rasulullah, pemimpin yang teragung. Anak yatim,
Tu sebab kalau kita jumpa anak yatim, kita jangan emosi lebih dengan dia. Tapi bagi semangat, adik walaupun adik anak yatim, bersyukur sebab adik berpeluang jadi macam Nabi. Kenapa? Nabi anak yatim, tapi Nabi boleh berjaya, maka adik pun boleh berjaya. Macam tu cakap dengan anak yatim. Ini cakap dengan anak yatim, sabar adik, adik dia yatim, makcik faham perasaan adik. Tak maulah macam tu. Budak tu daripada okey langsung sedih. Tapi bagi semangat untuk adik ni, bagi semangat. Semangat yang diperlukan untuk berjaya. Dan dalam bab sedekah kita tengok dalam Ramadan ni, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Apa yang boleh kita fahami bahawasanya, pertama kita perlu berlumba-lumba nak buat kebaikan pada bulan Ramadan ni. Tolong orang, bantu mana yang boleh. Sedekah ni tak susah dah. Orang nak duduk sebelah kita, kita tolong tarikkan, betulkan kursi dia pun, itu satu bentuk sedekah. Kejap lagi nak berbuka puasa, kita ambil buah tamar tu, hulurkan, ambil buah tamar, ambil. Itu pun satu bentuk sedekah. Bayangkan Nabi kata mengalihkan batu, ranting, kayu, itu juga satu bentuk sedekah. Yang kedua, kita kena ingat, sedekah tidak semestinya hanya dalam bentuk wang ringgit saja, tapi termasuklah mengajak orang berbuka ni, ajak datang sini pun satu bentuk sedekah. Beliau Puan Nancy dia buatkan senarai, siapa yang nak dijemput datang, senarai itu pun satu bentuk sedekah semuanya. Belum makan lagi, itu dah sedekah. Tadi ada yang masuk, saya tengok ada urus setia yang datang tunjukkan, okey, tak boleh duduk dekat kursi ni, okey, boleh duduk kat sana. Itu juga satu bentuk sedekah. Senyum pun sedekah. Itu sebabnya ada orang dia punya emas tu gambar orang senyum, walaupun dalam tu tak senyum, kan? Jadi makna kata sedekah ni luas maksudnya. Dan begitu juga konsep memberi harus kita terapkan secara maksimum. Buatlah kebaikan banyak-banyak, kerana sesungguhnya kita sendiri tak pasti kebaikan yang mana satu yang akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Buat aja. Saya selalu beritahu, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, ingat yang baik-baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Saya ulang balik, ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Kalau ada yang bukan Islam, dia pun tahu semua agama, semua fahaman mengajar kita buat benda baik. Tak ada yang ajar kita buat benda jahat. Buat jahat tak, buat jahat tak apa, lepas tu besok buat baik balik. Tak ada, semua ajar buat benda baik. Hari ni ceramah ni pun satu bentuk benda baik. Yang mendengar ceramah pun satu perbuatan yang baik. Kalau semua ceramah, siapa pula nak dengar? Serentak ceramah semua. Macam mana? Kan? Tu saya kata tadi, saya pun macam tak percaya kita masih lagi boleh berhimpun dengan ramai-ramai macam ni. Waktu tempoh PKP hari tu, kan? Bila dengar je pengumuman, dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Kita dengar kan pengumuman tu kan. Aduh, PKP lagi. Aduh, PKP lagi. Duduk rumah, tak boleh keluar ke mana-mana. Pening kepala. Saya pun tak percaya kita boleh duduk macam ni lagi ni. Dulu ni lah, tiang ni lah jadi peneman. Naik, pap buat secara online. Pernah dulu saya ceramah tu, saya masa tu tak pandai lagi lah. Itulah telefon nak call, itulah telefon nak live. Satu je telefon. Saya pun tekan, saya pun pagi berlari, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa khabar semua, saya dengan ini, bla 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 bla. 2 jam ceramah, rupanya kamera tak on. Bayangan tu, masa tu untuk Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Orang dekat Putrajaya tu, apa pasal tak mula-mula lagi Samsul debat ni, lambat. Wah, saya dah ceramah dah ni. Sebab tak tekan betul-betul. Itulah antara ujian dan dugaannya, kan? Jadi mana kata, memberikan ilmu, berkongsi, buatlah walau apa juga halangan yang mendatang, kita buatlah. Buat yang terbaik apa yang kita boleh buat. Dan sedekah yang perbuatan baik yang kita buat, yang ada nilai di sisi Allah, adalah sudah tentunya perbuatan yang ikhlas. Bukannya perbuatan yang berniat untuk menunjuk-nunjuk, bukan perbuatan untuk riak. Dan kadang-kadang bila cerita pasal kesombongan ni, kesombongan ni ada 3. Pertama ujub, kedua riak, yang ketiga takbur. Ujub, riak, takbur, itu maksud sombong. Dalam sombong, kadang-kadang dalam satu perbuatan, dalam satu tempat, kita boleh ada 3-3 sekali. Contohnya, contoh kita masuk dekat dalam masjid,
Tak ada orang. Dah berapa hari dah aku paling awal datang masjid ni dalam hati. Bagus juga aku ni. Aku paling awal datang. Lepas tu Allahu Akbar, kita semain sunat. Terdengar bunyi sliding door, ada orang masuk dekat pintu tu. Orang masuk, kita pun bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Biar dia dengar kita semayang. Riak. Kemudian bercakap pula, kau perasan tak siapa yang paling awal sekali datang masjid akhir-akhir ni? Dia siap tanya pula lagi. Engkau lah. Ya ke? Oh kan? Tak sangka pula. Itu takbur. Contoh semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam hati dia, sedapnya suara aku. Tak, itu riak. Dia nak rasa nak tunjuk kat orang. Ujub pun ada dalam tu. Kan? Pasal dengar, sedap tak suara aku malam ni? Takbur dah tu. Ya? Semua hati-hati. 3 penyakit yang boleh merosakkan hubungan manusia. Ini terutama belia. Ingat, 3 penyakit kena buang. Pertama, sombong. Jangan sombong. Jadilah belia yang merendah diri, yang bersopan santun. Pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan tamak. Ambil hak orang. Ayam tu ada 4 ketul, 5 ketul, ngam-ngam untuk orang kat meja tu. Janganlah ambil lebih. Contoh. Kan? Melainkan kawan sebelah tu, dia memang, dia makan ayam je, dia kena sawan. Dia tak boleh. Jadi aku ambil ayam kau ya. Takut kau kena sawan. Kan tu. Dia nak berubah jadi ayam kalau dia makan ayam tu. Contohnya. Kan? Jadi mana itu lain. Jangan ambil hak orang. Jangan. Kalau orang tu bagi, aku tak makan ayam, kau ambil ayam aku. Itu bukan ambil hak orang, dia yang bagi hak dia dekat kita. Itu tak apa. Jangan tamak. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya dahsyatnya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan kita dengki dengan orang. Contohnya, dengar ada kawan kita dapat naik pangkat ke, dapat kerja ke, tak apa dibodeknya bosnya tu naik pangkat tu. Anak dia dapat semua macam anak dia seorang aja pandai. Ada je benda nak cakap. Dengar dia pakai kereta baru, tak mana dicurinya motor tu. Ya Allah, ada aja benda nak cakap. Kan? Cubalah cakap yang baik-baik. Dengar dia dapat naik pangkat. Ya ke? Alhamdulillah. Besok kalau kita nak minta tolong, boleh minta tolong dengan dia. Dengar anak apa tu dapat semua bagus kan? Ada budak-budak pandai dalam kampung kita. Macam tu. Dengar dia pakai kereta baru dah. Ya ke? Senang-senang boleh tumpang. Tak payah bayar duit minyak, tak payah bayar duit insurans kereta. Kita naik aja. Contoh halah. Kan senang macam tu. Sangka baik. Jadi kalau nak buang 3 perasaan ni, kita kena ada satu, tanamkan dalam hati kita ni satu perasaan. Apa dia? Kita tanam dalam satu perasaan, apa yang disebut sebagai syukur. Syukur. Satu soalan. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati. Tapi Allah uji kaya dengan Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang kaya tu cakap, aduh, dalam bank aku tinggal 10 juta je. Kau tak rasa nak bunuh ke orang tu? Tinggal 10 juta, dia kata tinggal 10 juta je. Macam 10 ringgit. Tak syukurnya dia. Rupa-rupanya dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Sekali bila tinggal 10 juta tu dia rasa susah sangat. Saya ni bila tengok pasal tu kan, sebenarnya kita kena belajar banyak belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan bagikan kepada kita.
Ya. Kita kena belajar bersyukur, kerana dengan syukur itu hati kita akan terasa lapang. Kerana dengan syukur itu kita akan merasakan bahawa segala-galanya cukup untuk kita. Hari ni apa yang ada, kita belum dapat lagi makanan, kita rasa cukup dah. Saya kalau datang ke Kuching ni, saya mana ada makan apa sangat. Mi kolok, laksa Sarawak cukup dah. Itu pun dah 3 mangkuk dah. Kan? Tapi betul, itu tempat wajib tu, tempat yang saya wajib tu. Kalau balik naik kapal terbang tak makan 2 tu rasa lain macam. Rasa gatal badan macam tu lah. Kena makan juga. Jadi satu perkara yang kita kena ingatlah, bulan Ramadan ni bulan yang hebat. Ya? Selain pada qanaah, yang keempat untuk capai takwa apa dia? Persediaan untuk hari kebangkitan. Boleh sebut persediaan untuk hari kebangkitan. Apa juga yang kita buat ni adalah kerana kita ingin mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak capai kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Bayangkanlah dalam satu hadis disebutkan, orang yang melakukan amal kebaikan akan diberikan ganjaran antara 10 kali gandaan pahala hingga 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa. Aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah sendiri akan bagi ganjaran kat kita untuk puasa. Tak payah malaikat kira, Allah sendiri yang bagi. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kalau mati kita bertemu dengan Allah pada bulan Ramadan, kita akan gembira kerana dengan tahap pintu syurga semua dibuka luas, dan begitu juga syurga dihiaskan cukup cantik dan indah oleh malaikat dan bidadari syurga. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Ingat, di sisi Allah. Jangan saja kau arahkan bau mulut kau dekat kawan-kawan. Ada bau kasturi tak? Pitamlah kawan kau tu. Kan? Jadi sebenarnya dalam bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang tak perlu, yang orang kata tak wajar kita biarkan dia berlalu pergi. Kalau kita biarkan dia berlalu pergi tanpa kita merebut manfaat di dalamnya, maka jadilah kita manusia yang sangat rugi. Carilah ilmu. Kerana ilmu yang akan membimbing kita, yang akan membawa kita ke arah mana yang ingin kita hasratkan. Kalau kita tengok, kan, daripada awal tadi saya berkongsikan tentang pantun, betapa pentingnya ilmu. Kan, betapa pentingnya ilmu, sehingga kan ilmu inilah yang akan menjadi pakaian kita, bekalan kita, walau di mana juga kita berada. Kalau kita ada ilmu dan kita ada adab, dicampak ke mana pun kita mampu membawa diri. Dan kita tengok bagaimanakah pesanan guru-guru kita juga perlu kita pegang supaya kita boleh melangkah ke hadapan sehingga berjaya. Jadi pada para belia, jangan sia-siakan Ramadan ini. Medan menuntut ilmu, medan kita beribadah, medan kita berbuat kebaikan, medan kita bersedekah mengikut kemampuan kita. InsyaAllah kita akan berjaya. Jadi saya difahamkan ada satu lagi ceramah saya selepas ini, part 2. Jadi kepada semua, saya tak boleh nak bagi semua. Sekarang nak bagi lagi. Jadi sekarang kalau ada terkeluar apa yang saya dah cakap ni, anggaplah macam tak pernah dengar. Kan? Jadi insyaAllah. Jadi itu saja untuk kali ini. Apa-apa pun, walaupun sedikit, sama-sama kita sebar panjangkan, kita amalkan dan kita manfaatkan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu mempunyai kelemahan saya sebagai manusia biasa. InsyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.